oleh Ong Kim Swee yang seolah-olah tidak diindahkan oleh pemain-pemain kita. Sehingga menyebabkan sekarang ini pasukan negara yang lebih tertekan berbanding dengan pasukan lawan. Sebenarnya amat bahaya di kemudian hari, iaitu untuk game akan datang sekiranya Kemboja berjaya mendapatkan jaringan dalam perlawanan menentang Malaysia ini, Zip. Ya, benar. Akan diambil kira jaringan balas yang diterima oleh pasukan kita. Nazmi hantaran jauh. Cantik hantarannya untuk Wan Zarul Nizam. Kawalan yang kurang baik daripada Wan Zarul Nizam tadi, tapi kita mendapat tendangan sudut paruh masa kedua ini. Pendek hantaran dan kemudiannya lambungan jauh dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Fandi sekali lagi diasak di seberang sana oleh pemain yang sama. Kita lihat Ong Kim Swee, wajahnya jelas sekali agak risau dengan persembahan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain kita ketika ini. Kehilangan bola lagi. Wan Zarul Nizam, mudah beliau menghilangkan bola tersebut dan langsung memberikan counter attack kepada pemain atau pasukan Kambodia. Muslim, Nazwi Faiz. Malaysia dalam usaha untuk mempertahankan pingat emas yang kita menangi selepas 20 tahun kita kemarau pingat emas. Tapi kita lihat bagaimana Badrul juga hampir-hampir menghasilkan kedudukan yang bahaya kepada pasukan kita sendiri. Seakan-akan pasukan lawan menemui semangat baru di separuh masa kedua ini dengan memberikan saingan kepada pasukan kita. Tangkapan dari Karol Fahmi Cik Mat. Persekutuan Bola Sepak Kambodia yang sebelum ini dikenali sebagai Republik Khmer pada tahun 70 hingga 75 menyertai Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA pada tahun 1953. Dianggap sebagai pasukan bola sepak yang paling lemah di rantau Asia Tenggara ini. Malah kalau kita lihat bahawa Timur Leste juga sudah menunjukkan peningkatan, Zip. Ya, benar. Kita tidak tahu kenapa Kambodia begitu mundur sekali. Pasukan mereka kurang memberi saingan dalam setiap SEA Games yang mereka ambil bahagian. Patutnya sekian lama mereka sudah bermain dalam SEA Games ini, kurang-kurangnya mempunyai target ataupun boleh dapat melakukan sesuatu bagi meningkatkan balik keupayaan bola sepak mereka. 10 minit telah berlalu di separuh masa yang pertama ini. Kalaulah ada 2 orang pemain sekurang-kurangnya dalam pasukan Kemboja yang mampu untuk mengawal permainan ini, saya percaya juga akan mendatangkan masalah kepada pasukan kita. Ya, benar. Saya rasa masalah yang kita alami sekarang ini ialah mungkin kita sendiri yang mengundang masalah tersebut, kerana paruh masa kedua ni kita bermain mungkin agak leka dan kerap sangat hilang bola. Ini yang menyebabkan pasukan lawan begitu bersemangat untuk menyerang. Pertukaran pemain sekarang ini kerana Tamil Arasu sudah bersiap sedia untuk meneruskan cabaran. Yang dibawa keluar adalah Izzak Faris, penjaring gol pertama Malaysia. Jadi peluang untuk Tamil Arasu sebenarnya membuktikan bahawa dia juga antara watak penting dalam pasukan Malaysia ini, dalam pasukan Harimau Muda. Berusia 20 tahun, lahir pada 4 Julai 1991. Dia tidak begitu menyelah ketika menentang pasukan Singapura tempoh hari.
Saya harap kemasukan beliau dapat menambah jaringan kita di separuh masa kedua ini dan terusnya membuat jaringan peribadi beliau untuk SEA Games ini. Fandi. Irfan. Pemain ini dengan klub di Slovakia. Vion Zlate Moravce bersama-sama dengan Fadrisas dan juga Wanzek Haikal yang terpaksa diketepikan akibat kecederaan. Seorang pemain yang mempunyai potensi yang tinggi tetapi injury prone. Wanzaro Nizam. Sekali-sekala apa salahnya kalau dia bertukar posisi dengan Yong di seberang sana? Ya, boleh juga. Mungkin tidak dibenarkan. Yong juga boleh bermain sebagai center forward, Zainal. Betul. Saya pernah lihat dia bermain dengan pasukan KL pada saingan Liga. Taran pendek untuk Fandi, tapi tampanan Fandi agak mengecewakan dan kemudiannya rembatan kencang dilepaskan oleh Wanzaro Nizam. Ketika menentang Thailand, rembatan jarak jauhnya terkena tiang gol. Kali ini percubaan pertama yang dilakukan oleh Wanzaro Nizam. Tetapi terkena ataupun diselamatkan oleh penjaga gol. Loose ball yang beliau ambil tadi setelah Fandi cuba mendapatkan bola itu kembali. Satu percubaan yang cantik tetapi diselamatkan oleh penjaga gol Kamboja. Sepakan penjuru yang kelima keseluruhannya. Izzak Faris, pemain paling tinggi, sudah pun dikeluarkan. Fadli masih lagi kekal di atas. Wanzaro Nizam mencari ruang untuk melakukan percubaan. Tak tepat pula. Saya rasa beliau boleh memberikan bola tersebut kepada Yong Kong Yong yang telah terbuka tadi. Ya. Buka semula permainan ini. Bahaya sekarang ini kerana 4 lawan 3 sekarang. Peluang untuk pasukan Kamboja. Akhirnya gol dapat dihasilkan. Serangan balas yang dilakukan oleh pasukan lawan begitu pantas yang memerangkap kita, Zainal. Setelah kita kehilangan bola tadi di atas penalti box pasukan lawan. Chen Choyun, pemain yang menjadikan gol ketika menentang Singapura. Counter attack yang dilakukan. Lambat pemain-pemain Malaysia untuk turun ke bawah dan kemudiannya biarpun sudah cuba ditutup ruang, tetapi Malaysia sebenarnya cuba mencari jalan bahaya, jalan sukar dalam saingan SEA Games ini, Zip. Ya, benar. Saya tidak tahu kenapa di separuh masa kedua ini kita terdedah kepada serangan-serangan pihak lawan. Nampaknya kita punya 4 pertahanan kita di bawah gagal bermain dengan baik seperti yang mereka tunjukkan di perlawanan yang lalu. Wanzaro Nizam ditarik. Choyun berikan gol yang kedua, kad kuning dilayangkan kepada Sok Peng. Kita harus berhati-hati, Zainal. Keseluruhan permainan kita agak tidak menjadi separuh masa kedua ini yang membenarkan pihak lawan menjadikan gol. Saya rasa ini bolosan yang pertama untuk kita di SEA Games ini. Yang saya rasa tidak seharusnya berlaku. Yang kedua. Yang kedua. Tempoh hari kita dengan Thailand Oh squad. ya, maaf. Minit ke-60, jaringan yang dapat dihasilkan oleh Chen Choyun sebentar tadi. Badrol. Kita harapkan dia akan dapat memberi impak yang besar, iaitu meniupkan semangat semula kepada rakan-rakan sepasukan supaya lebih berhati-hati. Corner lagi. Dua sepakan penjuru berturut-turut yang dimiliki oleh Malaysia. Kali ini tangkapan yang kemas dapat dilakukan oleh Soyati. Terus menghantar bola jauh. Fandi berkejaran dengan Choyun. Muslim baru nampak tergesa-gesa dia keluarkan bola dari kawasan pertahanannya.
Corak permainan begini pasti mengundang resah kepada para penonton. Kita harus menambah jaringan di separuh masa kedua ini untuk membunuh terus harapan pasukan lawan. Sekali lagi penjaga gol Kamboja ini menunjukkan kecekapannya. Dia seolah-olah ada satu semangat yang berbeza, Zip, berdepan dengan pasukan Malaysia petang ini. Satu saya rasa peluang yang disisihkan oleh Tamil Arasu tadi, yang mana beliau sepatutnya dapat menambah ataupun menjadikan gol keempat kita. Walaupun satu gerakan yang cantik, tapi penyudah beliau begitu lemah sekali. Terlihat satu peluang sebenarnya untuk menjadikan gol. Itulah kalau hendak dikatakan tentang kelemahan barisan hadapan, inilah yang sentiasa berlaku. Tetapi apakah usaha yang kita lakukan sebenarnya? Bahaya sekali lagi peluang untuk pasukan Kamboja. Kita harapkan adalah kesungguhan dari Tamil Arasu kalau dia mendapat peluang sedemikian selepas ini. Kamboja bersemangat selepas mendapatkan gol pertama. Fandi Mujol dia ada di belakang kerana Muslim sudah pun tertewas. Lee Tae-hon yang mengambil alih tugas selaku jurulatih sejak tahun 2010. Kita lihat sekarang ini. Bahaya. Khairul Fahmi lebih pantas. Nasib baik Zainal, Khairul Fahmi dapat membaca gerakan tersebut dengan pantas. Kalau tidak, mungkin mereka dapat menambah jaringan. Kelemahan yang kita tunjukkan begitu ketara sekali di separuh masa kedua ini. Mereka memberikan banyak ruang kepada Cambodia untuk bermain bola, terutama apabila berada dalam kawasan kita sendiri. Rakan pasukan anda dalam KL, Jip, Scott O'Donnell pernah menjadi jurulatih pasukan kebangsaan Kamboja ini. Satu lagi lorongan yang hampir-hampir memerangkap Muslim dan juga Fadli. Apa yang anda lihat di separuh masa kedua pasukan Kamboja ini berbanding dengan pasukan kita? Saya lihat kesungguhan mereka. Ya, mereka masih lagi bersemangat biarpun mereka tahu dah tak ada harapan, mereka dah sudah tersingkir. Besok mereka boleh balik. Ya. Tapi mereka nak pulang dengan kemegahan, kebanggaan, iaitu mendapatkan gol ataupun berkongsi mata. Ya, satu lagi saya lihat ialah mereka membuat counter attack yang cepat dan juga mempercepatkan hantaran apabila mereka menerima ataupun menguasai permainan. Ini yang 2-3 kali memerangkap barisan pertahanan kita. Kita lihat, saya dapat lihat juga di sini daripada gerak-geri badan ataupun body language daripada pemain-pemain Malaysia sendiri. Seolah-olah mereka menganggap perlawanan ini agak mudah, Jip. Selain daripada kurangnya komunikasi. Malah kalau kita lihat bahawa statistik di sini agak mengejutkan kerana Kamboja yang sedang menguasai permainan dengan kelebihan 2%. Pada saya ini tidak seharusnya berlaku kepada pasukan kita. Walaupun kita yakin yang kita boleh menang permainan ini, tetapi apa yang ditunjukkan separuh masa kedua ini begitu berlainan sekali. Banyak kesilapan yang kita lakukan. 19... Kalau kita ingin menguasai permainan, kita tidak seharusnya melakukan banyak kesilapan. Betul. 1997 SEA Games di Jakarta. Saya masih ingat, baru tiba. Kemudiannya Malaysia dikejutkan oleh pasukan Laos dengan kekalahan 0-1. Jadi kita tak mahu berulang lagi di sini sebenarnya. Kita lihat bagaimana percubaan cantik yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Sebenarnya tak ada gol tak apa, tapi biarlah pressure ataupun tekanan seperti itu yang banyak dilakukan oleh pemain-pemain kita setakat ini. Ya, benar. Ini kita membiarkan